لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, hari ni dah Serap Isnin dah kembali. Minggu ni kita nak cerita pasal isteri. Kalau sebelum ni kita dah cerita pasal rumah, asrama, hostel kan. Dia macam agak berulang lah kan. Untuk minggu ni kita try lain sikit. Bila macam kita daripada sisi seorang, nantilah kita cerita. Kan sekejap kita dah cerita sekarang kan, kat belakang tak ada cerita pula kan. Okay, macam biasa guys, sebelum cerita tekan like siap-siap. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Hit bell notification satu kali. Kita layan intro. Let's roll it. Alright guys, untuk cerita yang pertama ni, macam saya cakap tadi lah, kita nak berkongsi dengan korang cerita pasal laki bini ni. Sebelum apa-apa saya nak cakap, ada beberapa part dalam cerita ni ada berkaitan dengan laki dan bini. So kepada kanak-kanak sekalian, harap jangan banyak bertanya kepada siapa. Tak adalah teruk sangat. Cuma ada beberapa mungkin perkataan yang kau rasa macam serius lah, boleh macam ni, boleh macam tu. Budak-budak kita tak tahu diorang tahu sampai mana kan. Tapi aku kena bagi tahu dululah. Alright. Tapi benda macam biasa. Cerita seram ni knowledge dia biasa semua. Aku harap korang enjoy je lah. Alright. Untuk cerita pertama ni guys, cerita dia tentang seorang wanita. Dia yang menghantar cerita ni kepada Acap. Dia kata dia mengalami gangguan bersama dengan suaminya ketika mereka punya usia perkahwinan tu cecah tahun ketiga. Diorang ni macam mana nak cakap, lambat sikit dapat rezeki anak tu. Dah 3 tahun kahwin tapi masih lagi belum ada anak dan sebagainya kan. So bila tak ada anak ni, dia ni keep ditanya lah, sangat banyak ditanya oleh orang-orang sekeliling, sampai tahap dia ni ada satu fasa yang dia macam terganggu ni maksudnya dia kata dia selalu bercerita ataupun dia selalu bertanya kepada suami dia, kalau saya ni tak boleh nak mengandung, awak carilah orang lain. Macam tu, sampai tahap macam tu lah. Tapi laki dia ni bagus. Dia kata laki dia ni tak pernah pun macam, orang kata apa, try to salahkan dia ke whatever is it lah, macam tu. Okay, sampailah ada satu ketika ni, dia kata gangguan ni makin lama dah makin dahsyat. Sebabnya benda ni berlaku di satu hari yang dia sendiri tak jangka. Alright, satu hari ni guys, menurut cerita Sakinah, nama dia Sakinah, Puan Sakinah ni dia kata dia ni seorang yang bekerja, tapi dia ni pulang awal sikit daripada suami dia. Suami dia akan pulang dalam sekitar maghrib 7.40, 7.45 macam tu lah. Ada satu hari ni Cap, suami akak balik daripada rumah. Bagi salam lah akak, macam biasa akak sambut dia apa semua kan, cium dahi apa semua. And then suami akak kata dia penat, and then dia nak mandi. So yalah, tak ada benda yang pelik, tak ada benda yang dahsyat yang berlaku waktu tu. Apa yang berlaku pada waktu tu adalah kami buat haluan masing-masing. Dia pergi mandi, sementara akak pergi ke dapur untuk cuci pinggan apa semua. And then masa akak tengah cuci pinggan apa semua sekejap, akak terdengar ada orang panggil nama akak, Kina, macam tu. Akak pun respon lah. Maksudnya macam spontan, secara spontan tinggalkan apa yang akak buat, dan akak terus pergi ke depan. Sebab suara tu datang daripada ruang tamu waktu tu. Akak pun pergi depan, sebab akak dengar lah suara tu datang daripada depan. Rumah kami ni 2 tingkat tau Cap. Akak pergi depan, akak tengok kiri, akak tengok kanan, tak ada orang. Suami akak pun tak ada kat bawah. And then akak pergi balik ke dapur, akak buat kerja akak apa semua. Sekali lagi akak dengar bunyi Kina, suara lelaki. Akak pergi depan sekali lagi Cap, masih lagi tak ada orang. Wush. Waktu tu akak dah macam, wish, ini sesuatu ni kan dia kata. Tapi akak macam masih lagi cool, dan akak naik ke tingkat kedua untuk pergi tengok lelaki akak tengah buat apa.
Akak tengok lelaki akak masih lagi dalam bilik, kedengaran orang tengah mandi apa semua. So akak pun macam alah lantak lah kan. So akak pun turun daripada tingkat atas ke bawah. Dan waktu akak turun daripada atas ke bawah, akak terperanjat cap. Sebab dekat bawah tu suami akak tengah tengok akak. Macam tu. Akak kat atas tangga, dia dekat bawah tangga, dia tengok akak. Dia tengok macam tu. Abang, bila masa pula kat bawah ni? Akak macam pelik lah kan, pelik. Bila masa pula lelaki ni kat bawah? Bukan abang tengah mandi ke kat dalam bilik air? Tapi yang dekat bawah tu still lagi pandang akak. Akak bercakap lah, interaction lah dengan suami akak dekat bawah kan. Yelah, bukan apa pun kan. Mana tahu dia ni suka bergurau dengan akak, suka menyakat kan. So akak bercakap dengan dia, abang jangan main, dah maghrib ni. Tapi suami akak dia macam pandang je akak, tak bercakap langsung. Sampailah satu ketika ni cap, akak nak turun ke bawah untuk pergi dia lah. Sebab suami akak ni dia kuat melata. So kalau akak pergi sergah ke dia akan macam ada respon lah. So akak pun nak turun ke bawah untuk pergi sergah dia. And masa langkah kedua akak nak turun ke bawah tu, tiba-tiba cap, akak terdengar bunyi pintu bilik air dibuka daripada atas. Dengar bunyi pintu terbuka. Akak pun toleh naik atas. Akak toleh ke arah atas, akak nampak suami akak keluar daripada bilik air tu. Akak, itu reaction akak macam, abang, yang asal muka macam tu? Waktu tu dia macam jam lah kan. So waktu tu akak pandang suami akak, and pada masa yang sama akak pandang ke arah bawah tangga. And bila akak tengok kat bawah tangga tu dah tak ada orang macam. And akak pandang suami akak balik kat atas tu. Yang, awak okey tak ni? Oh okey. Awak bercakap dengan siapa tadi? Suami akak cakap macam tu. Mana ada cakap dengan siapa-siapa? Orang naik atas nak cari abang lah. Tadi abang dengar awak tengah borak. Suara lelaki mana kat luar tu tadi? Suara lelaki? Tak adalah bang. Mana ada? Abang dengar lah tadi kat dalam bilik air awak tengah bercakap dengan orang dekat depan. Ada orang datang ke? Tak ada. Abang salah dengar kot. Yelah tu. Tak apalah. Abang siap lah. Awak dah siapkan makanan nak kat bawah? Dah nak sudah. Nanti abang turun lah Okey. So waktu tu suami akak masuk dalam bilik, dan akak turun ke bawah pergi ke dapur. Tapi waktu tu cak, kepala akak ni memang penuh dengan persoalan dah. Apa yang akak nampak tadi dekat bawah tangga tu, dekat tingkat bawah masa akak kat atas tu? Apa benda tu kan? Memang waktu tu meremang akak, jadi macam orang yang berfikir, termenung, tak bercakap sangat. Sampailah suami akak turun, and then datang ke meja makan. And then macam biasalah akak tuang makan makanan apa semua. Tengah-tengah makan ni cap, tiba-tiba suami akak cakap macam ni, kakak, awak jangan macam-macam. Kalau ada apa-apa jangan sorok-sorok dengan saya tak suka. Suami akak cakap macam tu. 3 tahun kami kahwin, kami tak pernah ada isu ni cap. Suami akak tak pernah pun cakap benda ni dekat akak. So akak macam tergamam lah dan cakap macam tu. Lepas tu dia sambung lagi, saya dengar tadi ada suara lelaki kat luar. Saya tak tahulah kalau kot ada benda awak tak bagi tahu ke. Suami akak cakap macam tu. And then waktu tu akak diam je lah, tak tahulah nak cakap apa lah kan. Tapi akak cakap lah, mana ada, tak ada lah, jangan mengipik lah, salah dengar. Macam tu lah, benda-benda macam tu je lah akak cakap. And sampailah dah sudah makan apa cap, membawa ke tidur. Akak dengan suami akak jadi tak bercakap hari tu cap. Sampai ke malam, kami berdua tidur. Biasa kami tidur, kami ada pillow talk. Orang dah kahwin tu faham lah kan pillow talk tu apa kan. Tapi malam tu tak ada cap. Suami akak tiba-tiba macam bad mood apa semua. Sampailah kami dah baring dekat atas katil. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Akak masih lagi tak boleh nak lelap cap, memfikirkan apa yang terjadi tadi. Akak kiri, akak ke kanan, masih lagi tak boleh nak lelapkan mata. And tiba-tiba cap, waktu tu suami akak bangun. Dia cakap dengan akak macam ni, Kina, awak ni cakap dengan siapa ni? Asal daripada tadi saya dengar awak bercakap, awak on call dengan siapa? Macam tu. Lelaki pelik.
Bila masa pula akak telefon, tak ada, memang tak ada. Akak jadi melenting lah. Mana ada abang ni kenapa? Dah bergaduh dah cap waktu tu. Malam tu kami bergaduh sampai suami akak tu decide untuk tidur keluar. Menangis-nangis akak sepanjang malam tu. Alright, besok dia benda ni membawa ke 3 hari cap. Kami berdua tak bercakap. Masak akak masak pun abang tak makan apa semua. Sampai ada satu part ni akak tengah masak dekat rumah. And then suami akak balik. Suami akak pergi kat akak. Tiba-tiba je cap, out of nowhere dia cakap, abang minta maaf. Macam tu. Minta maaf kenapa kan? Abang ada rasa benda tak best dekat rumah ni lately ni. Kita pun dah sampai tak bercakap apa semua. Abang rasa kita dah kena buatan orang lah. Dia kata macam tu. Lepas tu akak jadi pelik. Apa hal boleh ada statement macam tu kan daripada suami akak? So akak pun tanya dia apa yang jadi pada waktu tu cap. Akak tanya suami akak. Dia tanya, suami akak cerita macam ni kat akak. Dia kata malam yang dia dengar akak bercakap dengan seseorang dekat luar toilet tu, dia kata benda tu memang clear cap. And malam yang masa dia dengar akak bercakap dengan seseorang, benda tu memang clear. Malam tu kan dia tidur luar. Dia kata cap, malam yang dia tidur luar tu, dalam sejam lepas dia dah baring atas sofa tu, dia nampak akak keluar daripada bilik untuk pergi ke arah dia. Macam dia baring kan, dia nampak akak datang kat dia. Dia buka mata sikit-sikit tapi dalam keadaan marah. So dia macam malas nak layan akak. Tapi cap, dia kata dia tunggu agak lama sebenarnya untuk akak datang ke arah dia. Tapi langsung tak ada siapa pun datang kat dia. Masa dia buka, dia tutup muka dia pakai bantal waktu tu. Dia kata dia buka bantal tu perlahan-lahan untuk jengah ke arah pintu bilik kami yang ada kat depan tu. Dia kata perempuan yang dia nampak keluar daripada bilik tu tak bergerak. Dia berdiri je depan pintu tu sepanjang malam tu cap. Suami akak tak cerita benda ni kat akak. Sebab tu kami ni tak bercakap dalam masa 3 hari ni. Sebab suami akak cakap dia dengar akak panggil nama dia, nama orang lain. Akak panggil dia dengan panggilan nama Yasin, sedangkan nama dia Fuad. Abang Yasin. Dia sedar benda ni bukannya datang daripada akak. Sebab akak bukannya orang yang, yelah kan, ada kawan lelaki ramai ke tidak. Sampailah satu hari ni dia decide untuk pergi berubat. Dia pergi berubat, and then ustaz tu cakap macam ni kat dia, dia berubat untuk akak sebenarnya. Dia bawa gambar akak, dia bawa benda-benda yang yelah milik akak. And bila ustaz tu check, dia kata akak tak ada masalah. Yang bermasalah tu suami akak. And then ustaz tu pun cakap, kalau kata akak ni bermasalah, disuruh suami akak balik, pergi pujuk akak, jumpa ustaz tu. Tapi kalau akak ingkar, maknanya ya, akak kena buatan orang. Tapi kalau akak setuju, maknanya sah, abang yang kena lah, macam tu. And bila dia balik kat akak, dia cakap macam tu kat akak, akak jadi tak ada apa-apa cap. Akak memang okey, totally okey. And bila akak cakap okey, bersetuju untuk ikut dia pergi jumpa ustaz, dia pula yang terperanjat. Muka dia cuak gila waktu tu. Akak pun tak tahu kenapa, tapi akak ikut dia pergi kat ustaz tu balik. Ustaz cek badan akak, memang alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi bila dia cek kat badan abang, dia cakap satu je, tak jauh pun, ini kawan-kawan awak juga. Abang dah kena buatan sihir orang disebabkan mereka ingin kami ni berpecah belah. Alright, akak kenal siapa sebenarnya yang orang yang buat abang ni, tapi akak maafkan. Dan masa rawatan tu berlaku cap, ustaz tu dia keluarkan something daripada badan abang. Apa yang terkeluar daripada badan dia tu pun menakutkan. Mangkuk tu warna putih tau. Abang muntah. Muntah tak adalah muntah darah, muntah biasa, muntah nasi apa tu semua. Tapi bila ustaz tu dia dibancur air, yang apa tu, air tak tahulah air apa kan, dia bancur dekat arah muntah tu. Tahu tak, ketul-ketul nasi tu sebenarnya adalah ketulan-ketulan bunga kemboja. Bunga yang orang tabur kat kubur tu, yang tu ada pasir dan juga rambut kat situ. Sampai tahap macam tu sekali guys, orang nak memecah belahkan keluarga.
And sampai ke sudahlah kami ni berubat dan apa semua. And alhamdulillah sekarang kami dah makin okey. And benda ni pun kami anggap sebagai satu ujian lah dalam perkahwinan. And alhamdulillah Cap, akak pun dah menimang 2 orang cahaya mata. And akak minta semua viewers, kalau Acap ceritakan cerita akak ni, boleh ambil manfaat dan dapat doakan kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga akak. So itulah dia guys, cerita yang dikongsikan kepada kita. Ya. Okay guys, untuk cerita yang kedua ni kita nak cerita pasal ada seorang suami ni lah. Dia yang kirimkan cerita ni kepada Acap. Dia cerita tentang satu kejadian yang berlaku lepas bini dia habis pantang untuk anak sulung dia. Alright, nama dia Yasin. Nama brother ni Yasin. And then dia kata dia nak cerita benda ni kat orang, tapi dia tak tahu benda ni seram ke tidak. Tapi so benda ni back to you guys lah. Kalau seram kata seram lah, kalau tidak tidak. Tapi bagi Acap seram, that's why Acap share. Alright, Yasin kata dia orang ni baru dapat berita gembira lah, kelahiran anak yang pertama. Of course lah bye, kan, setiap perkahwinan ingatkan cahaya mata kan. Of course happy gila, tak ada masalah pun. Pantang bini dia pun dijaga oleh mak mentua dia. Dia kata alhamdulillah semua so far so good. Sampailah dia ni pulang ke rumah mereka sendiri. Bini dia dengan anak dia lah, baby lagi kan, bayi lagi, wangi lagi, senang cerita. Dia kata Cap, aku alami benda ni Cap, dia 2 hari je Cap, tapi 2 hari ni memang sangat-sangat pelik. Alright, lepas bini aku habis pantang Cap, kita orang balik ke rumah kita orang. Masa sebulan 2 bulan pertama tu tak ada apa-apa masalah. Sampailah bini aku ni dah boleh kerja balik dah. Maksudnya kesihatan dia dah lebih stabil, dah lebih okey kan. Makan pun dah macam biasa. Tapi Cap, ada satu hari ni bini aku mengadu yang dia tak sedap badan. Dia tak sedap badan. Dan aku pun macam, yelah faham lah, perempuan baru-baru lepas beranak, anak pertama kan, mestilah akan ada here and there punya sakit dan sebagainya. So aku decide untuk cakap dengan bini aku, hari tu dia tak payah kerja, dia berehat je kat rumah. And then biar aku je lah pergi kerja. Dia duduk je dengan dengan anak dia. Alright Cap, aku pergi kerja macam biasa. Sampailah pukul 1 tengah hari waktu tu, waktu break, bini aku call aku. Dia kata dia tak larat, dia muntah-muntah, and dia rasa teruk lah. So waktu tu aku jadi risau lah kan, bini aku macam tu. Aku pun nak ambil keputusan untuk cuti separuh akhir. Habis lah, minta balik lah kan. Okay, bos aku pun okay, aku pun balik rumah. Sampai kat rumah Cap, aku tengok bini aku dah terbaring lah. Terbaring, and muka dia pucat gila. Muka orang sakit lah, senang cerita kan. Aku jadi macam, apa pasal bini aku ni keracunan makanan ke, makan apa ke? Aku pun tanya dia, Ayang okey tak? Tak tahulah bang, daripada tadi muntah tak berhenti ni. Tadi pagi makan tak? Makan. Awak keracunan kot ni, kita bawa pergi klinik Dia kata macam tu. Okey. So aku pun bawa anak aku, bini aku pergi ke klinik untuk check apa yang terjadi. And doktor pun check apa semua. Doktor bagilah ubat sakit perut, air garam dan sebagainya lah. Doktor pun suspect benda ni sebagai keracunan makanan. And waktu tu kita orang ikhtiar lah makan ubat apa semua. Sampailah ke esok harinya Cap, bini aku ni masih lagi muntah-muntah. Walaupun dah makan ubat, masih lagi muntah-muntah. And aku jadi pelik sebab kejadian dia muntah-muntah ni paling banyak sekali jadi masa dia awal-awal pregnant dulu. Masa dia awal-awal pregnant dulu. Lepas tu tak ada dah. Tapi kali ni dia punya muntah dahsyat tu Cap. Dia macam satu hari tu boleh kira lah berapa banyak kali lah dia boleh muntah. Sejam sekali pergi. Sampailah bini aku ni mengadu. Dia kata badan dia memang dah lembik gila guys waktu tu. So aku suruh bini aku baring. And kita orang macam berehat lah kot. Duduk dah penat kan. Aku suruh bini aku baring. And then aku pergi kat depan, duduk dengan anak aku apa semua. Waktu tu maghrib Cap, aku ingat bini aku panggil aku, Abang ya yang kenapa. Aku pun berlari, bergegas pergi ke bilik. And bini aku cakap belakang dia sakit. Belakang apa ni, tulang apa, pelikat belakang sakit. And aku tarik dia untuk bangun daripada pembaringan dia. Cap, lillahi ta'ala, masa aku tarik badan dia Cap, badan dia berat gila Cap. And aku cuba angkat bini aku ni untuk pergi ke dapur untuk aku buatkan dia air lah. And waktu aku bawa dia ke belakang Cap,
badan dia macam orang yang tengah mengandung 6-7 bulan. Berat gila. Berat. And perut dia biasa je, tak ada apa pun kan. Aku angkat dia pergi dapur, and aku dudukkan dia. Macam, ayah nak makan tak? Nak minum? Bolehlah buatkan air panas. Dia kata macam tu. So waktu tu aku pun buat air panas jap. Maghrib kan, buat air panas apa semua, aku bagi bini aku minum. Alright. So aku pergi, aku tanya dia okey ke tak. Dia kata badan dia rasa berat, dia rasa macam letih. And dia pun cakap benda yang sama. Dia rasa macam dia bawa baby 6-7 bulan punya badan. Dia kata dia tak tahu kenapa berat gila. Tapi aku tak ada fikir banyak sangat lah. Aku suruh dia minum. And then aku pun keluar pergi ke arah anak aku. Masa aku tengah main-main dengan anak aku, bini aku kan sorang-sorang kat dapur kan, aku pun tinjau cap ke arah dapur untuk tengok keadaan bini aku waktu tu. Waktu aku tinjau cap, dekat depan tu macam ada dinding kosong tau. Dinding kosong, and kau boleh nampak reflection orang lah. Dia tengah buat apa, dia tengah bangun ke, dia tengah duduk ke apa semua. So aku berhati dia daripada situ. Aku tengok dinding yang ada reflection tu tadi, bini aku tengah duduk lah. Aku macam tengok je dia nak buat apa kan. Ya, takut-takut apa jadi kan. And then aku nampak bini aku baru nak bangun daripada tempat yang dia duduk tu. Aku nampak lah dia macam tu lah, bergerak bangun. And dia pun berdiri cap. Waktu tu cap, aku terperanjat gila. Sebab apa? Masa dia berdiri tu cap, aku nampak dekat bayang-bayang tu cap, dia ada perut cap. Dia ada perut cap. Macam dia tengah pregnant cap. Aku terus bangun lah. Aku terus bangun, and then nak pergi tengok apa benda lah kat belakang tu kan. And aku nampak bayang-bayang tu cap berjalan ke arah tepi dapur tu. And dia jalan macam ni, pegang belakang, berjalan, depan ada perut. Kau bayangkan, aku nampak kat bayang-bayang tu. So aku pun cepatlah lari pergi ke dapur. And bila aku pergi ke dapur, aku tengok bini aku lah. Bini aku tengah pegang belakang macam ni, pegang cawan, nak jalan pergi singki basuh. Bini aku teguh, bang kenapa berlari ni? Awak okey tak? Okey, badan je lah rasa berat sikit. Nak buat apa ni? Nak basuh cawan ni. Tak, apa masuk. Awak duduk. Okey, awak duduk. Aku pun basuh cap. Tapi waktu tu aku memang mengemang lah, bulu roma memang aku seram gila kan. Waktu tu dah malam, pukul 7, pukul 8. Aku tak bercakap dengan sangat bini aku, sebab aku takut kan aku tersalah cakap kan. Lagi perempuan kau tahu lah kan. Dalam pukul 9 lebih, bini aku cakap dia dah mengantuk nak tidur. So aku pun angkat bini aku tu pun, pergi ke bilik dia, and then aku baringkan dia. Lepas tu dia baring lah macam tu. Aku pergi bawah, aku angkat anak aku letak kat dalam buai dia, and then aku pun baring dekat katil aku. Waktu tu 9, pukul 10 lah. Aku tidur lah kan. Nak tidur, dua-dua pun dah mengantuk apa semua. Cakap bini aku rehat, besok ya kalau tak okey kita pergi hospital lah. Benda-benda macam tu lah kita orang cakap. And kami pun nak mula tidur lah. Aku waktu tu aku mengiring ke arah belah kanan. Bini aku belah kiri. So maknanya kami ni tak face each other lah. And yalah, waktu tu kita orang cuba nak tidur. Tiba-tiba aku dengar bunyi macam ni. Bukan mendengkur, bukan. Dia bunyi macam bunyi orang tengah macam mana, mengerang, sakit tau. So aku pun toleh lah ke kiri. Aku tengok bini aku. Aku bangunkan badan aku sikit, aku jengah. Tak ada. Bini aku tidur nyenyak. Aku macam, apa benda pula ni kan, malam ni kan. Aku pun macam, waktu tu otak aku terrefresh bayang yang aku nampak tu tadi. Seram lah. Dah takut lah waktu tu. Tapi aku usaha juga cap untuk tidur, and aku cuba lelapkan mata. And waktu aku cuba lelapkan mata cap, aku terdengar bunyi bayi menangis. Macam tu. Aku buka mata, aku pergi berlari ke arah buai anak aku. Anak aku pun tengah tidur, tak ada menangis. Uish, apa ni kan? Apa teruk sangat malam ni? Dia kata macam tu.
And then dia kata dia dah pergi, dia kata macam dah pergi mampus lah. Dia pun pergi ke katil, and then dia nak tidur lah. Waktu tu aku memang dah malas nak fikir apa nak jadi. And aku rapatkan badan aku cap ke arah bini aku, and then aku nak peluk dia lah, nak tidur kan, nak nyenyak. Waktu tangan aku cap cuba merangkul pinggang dia, waktu tu cap, hanya Allah je tahu betapa terperanjatnya aku. Sebab waktu tangan aku pergi ke pinggang bini aku cap, aku terasa bini aku tu memang ada perut cap. Orang mengandung, kau nak peluk dia, perut dia kan besar kan. Aku rasa benda tu cap. Waktu tu, ya Allah Akbar, tangan aku tiba cepnya kan, memang ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu bini aku terjaga, bini aku pusing pandang aku, dia tanya kenapa bang. Tak ada apa. Abang mengigau. Awak tidur. Dia kata macam tu dengan bini dia. Awak tidur. Abang okey tak? Okey. Awak tidur je. Waktu tu cap memang aku menggigil gila. Aku peluk bantal peluk aku tutup muka aku dengan bantal waktu tu. And sekali lagi aku rapatkan badan aku ke arah bini aku. Sekali lagi aku cuba rangkul pinggang bini aku, dan sekali lagi cap, aku rasa perut tu cap. Tapi waktu kali ni aku beranikan diri untuk lamakan tangan aku ke arah situ, sebab aku nak tahu apa benda tu. And waktu dalam 10-15 minit tangan aku kat situ, aku terasa macam ni daripada perut tu. Maknanya ada benda dekat dalam tu tengah menendang perut tu, dan tangan aku terasa cap waktu tu. Waktu tu memang aku menjerit, aku melompat bangun. Bini aku pun terjaga sekali lagi. Dia tanya aku kenapa. Cakap, ayang, kita keluar daripada bilik ni sekarang. Bawa Alif, kita keluar sekarang. Aku pun macam apa, uhara, aku pergi ke arah lampu, and aku buka switch lampu. And waktu aku buka switch lampu cap, waktu tu cap, aku jadi terdiam sebab dekat katil aku tu, aku ternampak penuh dengan rambut. Dekat katil aku ada rambut. Banyak rambut gugur, macam rambut gugur. Dekat katil aku tu banyak rambut gugur, ada rambut. And then aku suruh bini aku bangun, sebab aku nampak rambut tu kan. Bini aku pun macam tengok rambut tu, dia pun terperanjat, dia pun bangun cap. And waktu bini aku tu bangun, kita orang terperanjat sebab dekat katil kami tu ada satu tumpukan darah yang banyak dekat tempat pembaringan bini aku. And bila aku tengok ke arah belakang bini aku tu, belakang peha dia tu dah penuh dengan darah. And then waktu tu aku tak tahu nak buat apa. Aku check apa yang patut, and memang bini aku mengalami pendarahan. Kami call ambulans. Ambulans sampai, bawa bini aku ke hospital. And waktu tu bini aku jadi blank sebab doktor charge dia keguguran. Dua-dua blank. Doktor kata bini aku keguguran. Macam mana tu Mat? Tak ada simptom. Simptom dia muntah, yang baru 1 hari 2 hari ni. Yelah, siapa je nak check? Faham tak? Kalau dah muntah tu selama seminggu 2 minggu, check pregnancy test, mungkinlah benda tu make sense. Tapi baru semalam dia muntah-muntah ni, hari ni doktor charge dia keguguran. So macam mana tu? Uish, ending dia ni yang buat aku nak cerita ni. Seriously tu. And then kami pun pergi berubat. And yalah, adalah benda-benda yang aku tak boleh cerita sangat, privacy kat sini. Tapi itulah dia guys, cerita yang diceritakan kepada korang. Panjang juga cerita ni, tapi so guys, itulah dia siri isteri yang kita nak cerita pada malam ni. So harap korang enjoy. Kepada, yelah, aku faham rumah tangga ni bukannya senang kan. Kadang-kadang kita ni bahagia, tapi mata yang tengok kita ni belum tentu bahagia. Kena tahu benda tu kan. Buatan-buatan orang ni kita tak tahu. Kadang-kadang kawan baik kita sendiri pun belum tentu gembira dengan apa yang kita ada. Okay, alright. So insyaAllah lah, kita jumpa di video akan datang. Kau nak cerita apa lagi? Mesti lah kalau tanya dia orang kan, asrama abang. Alright. Asrama nantilah kan. Nanti kita buat ujung bulan ni kita ada artis. Ujung bulan ni kita ada artis. Siapa dia? Nantilah kita tengok. Alright. So kita jumpa di video akan datang guys. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.